أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton dan juga para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita hidup dalam muka bumi Allah Ta'ala ini, walaupun segala macam cabaran, walaupun segala macam mehnah, insya-Allah kita sama-sama sabar dan juga tabah dalam menghadapinya. Mudah-mudahan berkat kesabaran kita ini, kita mengerjakan solat apa semua ikut perintah Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan kehidupan kita. Baik, hari ini insya-Allah kita akan bincangkan berkaitan dengan kelebihan puasa pada hari Arafah. Mungkin dah banyak tonton dengar berkaitan dengan puasa bulan Zulhijjah, apa yang kita nak buat bermula pada awal Zulhijjah hari tu sehinggalah hari ni dah masuk hari yang ke-6 Zulhijjah, dan kita akan menempuh pula tak berapa lama lagi 9 Zulhijjah. Kalau 2021 ini kita akan menempuh insya-Allah pada hari Isnin minggu hadapan, ya, hari Isnin, iaitu pada tanggal 19 Julai kita akan menempuh 9 Zulhijjah, iaitu Yaumul Arafah. Jadi apa kelebihannya? Mari sama-sama kita buat ringkasan, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Baik, jadi tarikh untuk tahun ini jatuh pada 19 Julai 2021, insya-Allah pada hari Arafah, iaitu hari yang ke-9 pada bulan Zulhijjah. Satu-satunya hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kelebihan tertentu kerana ianya merupakan kemuncak haji. Bagi mereka yang berada di bumi Arafah sudah pastinya masa itulah mereka menadah tangan memohon keampunan dengan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di Malaysia, apa yang boleh kita lakukan? Kita boleh berpuasa pada hari 9 Zulhijjah ini dan melaksanakan beberapa amalan lain, insya-Allah kita akan rungkaikan. Baik, yang pertama sekali, lafaz niat puasa hari Arafah, iaitu disunatkan berpuasa bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji dan ianya mempunyai ganjaran yang besar, seperti mana hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim yang bermaksud puasa itu, yakni puasa hari Arafah, dapat menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mana dapat tuan-tuan ganjaran yang besar begini? Setahun Allah Ta'ala hapuskan dosa kita yang lalu, setahun ke depan lagi belum kita menempuh lagi. Kalau sekiranya ada kesilap salah apa semua, dengan sehari puasa Allah boleh padamkan kita punya kesilapan dan juga kesalahan. Jadi jangan tak puasa. Jangan tak puasa, jangan tinggal dengan sengaja kalau tidak ada apa-apa halangan ataupun keuzuran. Baik, untuk niat lafaz puasa Arafah, nawaitu shauma ghadin min yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa pada hari Arafah, sunat kerana Allah Ta'ala. Mudah begitulah. Ya, aku puasa pada hari Arafah, sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi puasa Arafah ini sunat hukumnya, tidaklah wajib. Namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sabit dengan hadis Nabi yang sahih daripada riwayat Imam Muslim. Baik, selain itu kalau kita lihat pula amalan-amalan di dalam bulan Zulhijjah, kita boleh perbanyakkan, khususnya pada hari Arafah itu, perbanyakkan solat. Kan, solat wajib tu memang solat dah. Solat-solat lain itu pun kena solat bagi banyak lagi. Solat sunat, bermula tahajud apa semua. Ya, puasa pada siangnya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Bacalah apa-apa yang tuan nak baca, surah apa pun boleh. Kan, yang mana lancar baca Yasin, baca je lah Yasin. Yang mana nak baca daripada awal Al-Quran, silakan, tak ada masalah. Ya, tidak ada satu dalil yang menyuruh hari itu baca Yasin saja. Tak ada. Bacalah apa pun boleh. Tapi kalau sekiranya mungkin yang lain tak apa nak betul tajwid, tapi Yasin itu
Tajwid kita memang betul. Sebab al-maklum lah daripada kecil dulu kita belajar ikut bapak-bapak pergi ke masjid apa semua baca surah Yasin. Mungkin itu yang bagusnya. Bacalah surah Yasin, tak ada masalah ya. Kemudian memperbanyakkan doa. Mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang mana telah kita lakukan, sama ada yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kemudian yang kelima, istighfar kepada Allah. Dan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Perbanyakkan istighfar, munajat kepada Tuhan, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelimanya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita biasa kita buat sedekah subuh ke apa semua. Jadi kita khususkan ini sedekah untuk 9 Zulhijjah. Carilah mana-mana masjid ke tahfiz ke mana kita sedekahkanlah. Kan? Sikit sebanyak infak, mudah-mudahan Allah Taala memberkati. Yang ketujuhnya, menghadiri majlis ilmu. Hari ni mungkin nak pergi masjid tak boleh apa semua. Masih ada tempat-tempat lokaliti yang masih lagi PKP dan sebagainya. Kita boleh saja mengikuti majlis ilmu secara online. Hari ni Google Meet ada, apa semua ada, macam-macam lah ya. Yang ke-8-nya, amal ma'ruf dan juga nahi mungkar. Menjauhkan diri daripada kemungkaran, perbanyakkan amal kebaikan ya. Kemudian inilah dia hari yang dimana kata Nabi SAW, tiada hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan amal soleh padanya melainkan 10 hari terawal Zulhijjah. Hadis sahih dari Bukhari, hadis nombor 969 ini daripada awal Zulhijjah. Hari tu kita kalau dah memang puasa, stay on the road, stay on the track untuk terus sampai 9 Zulhijjah puasa terus. Tapi kalau mungkin ada keuzuran, kan apa semua, doa-doa lah supaya 9 Zulhijjah tu tak uzur, boleh dapat puasa dan dapat pahala, diampunkan dosa setahun yang lepas dan juga diampunkan dosa setahun yang kehadapan. Ya, jadi kita doa. Baik, kemudian kalau sekiranya ada yang nak puasa tarawiyah 8 Zulhijjah, iaitu pada 18 Zulhijjah, 18 Julai 2020, iaitu pada 8 Zulhijjah, boleh tak puasa? Boleh juga, kan kita dah tadi 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah boleh puasa, 8 tarawiyah, 9 hari Arafah. Maka boleh saja niat puasa pada hari tarawiyah juga, tak ada masalah. Hari Ahad 8 Zulhijjah dengan niatnya nawaitu sauma syahri Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala ya. Itu kalau sekiranya niat puasa Zulhijjah sunat umum 1 sampai 7 hari bulan. Kalau tarawiyah lafaz khusus, nawaitu sauma tarwiyatan sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa hari tarawiyah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lafaz niatnya ya. Baik, Arafah adalah satu nama tempat yang semua jemaah haji diwajibkan berwukuf di situ pada hari dan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai salah satu daripada rukun haji. Siapa yang tak wukuf di Arafah tidak dapat haji. Sebab tu kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Sebab tu Arafah ni amat-amat penting dan dia punya kawasan. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi Mekah, umrah mesti perasan. Masa bertawaf bawa pergi ke Jabal Rahmah tu di Arafah lah ya. Mesti ada nampak kan, satu signboard warna kuning. This is the end of Arafah kan. Belah sini welcome to Arafah. Di sini end of Arafah dah ada keliling sampailah bumi Arafah di tu je lah. Jadi mesti wukuf 9 Zulhijjah tu walaupun sesaat mesti berada dalam bumi Arafah, iaitu bermulanya wukuf pada gelincir matahari pada 9 Zulhijjah sampailah tengah malam 10 Zulhijjah itu. Ya. Jadi boleh berwukuf. Jadi kalau orang yang tak pergi haji, kita puasalah. Ya. Baik, kemudian kenapa dinamakan sebagai Arafah? Ini kita lihat dalam penafsiran Imam Al-Qurtubi. Yang pertama sekali, kata Imam Al-Qurtubi, nama tempat itu Arafah kerana di tempat itulah manusia kenal-mengenal antara satu sama lain. Arafah maksudnya kenal. Kenal, tahu asal mana ke apa semua. Biasalah, kita bukan kata kat Arafah lah kenal. Kalau pergi haji,
masa dalam bilik lagi, ataupun masa dalam KT, masa dekat Movenpick Hotel lagi, kita dah kenal, oh ni kawan sebilik saya apa semua kan, mungkin gitu. Baik, yang keduanya nama Arafah kerana Jibril AS membawa Nabi Ibrahim AS mengelilingi tempat itu dan memperlihatkan kepada baginda Nabi Ibrahim segala pemandangan. Lalu berkata, adakah engkau kenal tempat ini? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, saya kenal. Kan? Arafta, araftu, kata Ibrahim AS. Maka daripada kataan araftu, jadilah namanya Arafah. Yang ketiga, kata Imam Qurtubi, kerana Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa ketika diturunkan dalam syurga di tempat yang berasingan. Kan? Adam dikatakan turun di Sri Lanka. Ada satu tempat yang namanya Adam Speed. Kan tuan-tuan boleh Google tengok. Satu, Siti Hawa pula turun di Jeddah. Jeddah, nama pun Jeddatun. Jeddatun maksudnya nenek, merujuk kepada Siti Hawa. Jeddah. Kan? Tapi mereka akhirnya kenal semula. Di antara satu sama lain di bumi Arafah. Kenal balik. Maksudnya Nabi Adam dia cross daripada Sri Lanka tu, kan ada sejarahnya, ada satu jambatan kan, Adams Bridge antara Sri Lanka dengan India kan, ada satu jambatan yang dibuat bila air tak pasang boleh cross daripada pulau Sri Lanka menuju ke India. Kemudian jumpalah antara Adam dan Hawa berjumpa semula di bumi Arafah. Maka ni antara tiga sebab lah kenapa nama tempat itu Arafah. Jadi sudah pasti ada kelebihan. Baik, kelebihan 9 Zulhijjah selain daripada hadis Nabi tadi mengatakan bahawa tentang diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang ke depan. Sabda Nabi yang mengatakan bahawa Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Siapa yang tak wukuf tak dapat haji. Kemudian hari dinamakan hari keampunan daripada segala dosa, inilah hari Arafah. Ya. Dia merupakan hari keampunan segala dosa dan kemerdekaan dari api neraka. Serta Allah melahirkan kebanggaannya kepada seluruh para malaikat dengan ramainya manusia yang berwukuf di Arafah. Sabda Nabi SAW yang bermaksud hari yang mana Allah memerdekakan paling ramai hambanya daripada api neraka ialah hari Arafah. Dan sesungguhnya rahmat dan anugerah Allah mendekati mereka. Kemudian Allah melahirkan kebanggaannya kepada para malaikat dengan ramainya mereka yang berwukuf di Arafah, lalu berfirman, apakah yang mereka kendaki? Dalam riwayat yang lain pula Rasulullah bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala melahirkan kebanggaannya kepada para malaikatnya pada waktu petang hari Arafah dengan ramainya ahli Arafah. Lantas berfirman, lihatlah kamu kepada hamba-hambaku yang telah datang kepadaku dengan keadaan yang kusut masai dan berdebu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Memang dia orang ni datang daripada ceruk rantau yang jauh, keluarkan duit, nak berwukuf di Arafah tu bukan mudah kan. Nak pergi haji lah tuan-tuan, bukannya mudah. Hari ni, tahun ni pun tak dapat pergi haji. Kita Malaysia, tahun lepas tak dapat pergi haji. Tahun ni 21 tak dapat pergi lagi. Tahun depan belum tahu lagi. Jadi, kota satu hal dah. Yang kedua mungkin kewangan. Yang ketiga mungkin halangan kesihatan. Duit dah banyak, 7 juta duit. Tak sihat pula kan. Mungkin dia ada kota je dah dapat dah, duit ada, sehat-sehat dah, tiba-tiba masa nak pergi kapal terbang rosak contoh kan, ada je benda sebab nak menghalang dia untuk tidak pergi haji. Kapal terbang rosak lah, kapal terbang hilang lah, kapal terbang terbenam, wallah alam kan, kehendak Tuhan. Jadi tak semua orang bila ada semua benda dalam dunia ni Allah akan bagi semua benda pada dia tu kan. Ada benda yang mungkin kita rasa kita mampu capai tetapi Allah tidak izinkan. Jadi begitulah dia. Jadi istimewanya bagi mereka yang memang berada sekarang ni di bumi Arafah, ketika hari tersebut Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Apa yang kita minta tuan-tuan pada hari Arafah? Nak minta jadi kaya ke? No kan. Nak minta jadi kaya, ya Allah bagi aku rezeki yang banyak, duit. Itu semua boleh datang tanpa kita minta, sekalipun apabila dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa kita itu yang menghalang rezeki nak datang kan. Rezeki dia nak datang lah, dan memang ada dah rezeki kita ni, tapi oleh kerana dosa banyak dia block, dia tak boleh nak masuk menembus pada kita rezeki Allah. Sebab itu dosa kena bagi clear dulu, dosa kena diangkat dulu, barulah rezeki datang. Tak minta pun jadi jutawan, insya-Allah Allah tunaikan tuan-tuan jadi jutawan. Dan tak minta pun sekian-sekian, tetapi Allah bagi. Apa sebab? Dosa sudah tidak ada. Sebab itulah hari ini hari keampunan yang paling hebat lah ya. Baik, kemudian penyempurnaan agama oleh Allah, inilah di hari Arafah.
Ia merupakan hari Allah menyempurnakan agama dan mencukupkan nikmat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah pada hari Jumaat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah pada Hajatul Wada' baginda. Pada hari ini kata Allah, aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah mencukupkan nikmat aku kepada kamu dan aku redha Islam sebagai agama kamu, kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah ayat yang ketiga daripada surah Al-Baqarah, kan? Baik, hari di mana Allah menyempurnakan agama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang seterusnya, hari Arafah ialah Allah mengambil perjanjian setia. Ia merupakan hari Allah mengambil perjanjian setia daripada zuriat Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia di Arafah daripada zuriat yang berada dalam tulang belakang Nabi Adam dan mengeluarkan zuriat itu di hadapannya seperti biji-bijian. Kemudian Allah berkata kepada mereka dengan berfirman, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu birabbikum? Qalu bala. Kita mengatakan apa? Benar, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Yang demikian itu supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan inilah hari di mana Allah mengikat janji setia kepada semua manusia. Roh-roh kita semua, tonton saya, semua kita dah ada di alam roh. Allah dah berkata dah, siapa aku? Kaulah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan yang sembah melainkan engkau. Kita dah ikat dan setia dengan Tuhan, tapi Allah masukkan roh kita ke dalam rahim berbeza-beza. Tuan-tuan mungkin lebih awal daripada saya, kan? Anak saya mungkin lewat nanti. Kemudian Allah alam ada manusia, jadi roh semua sama, cuma masuk ke dalam rahim aja yang berbeza-beza. Kemudian amalan sunat hari Arafah kita dah nyatakan tadi. Cuma kita ulahkan sikit lagi untuk kefahaman, iaitu yang pertama sekali puasa lah sunat Arafah. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji, kita kat Malaysia kena puasa, kerana orang yang puasa pada hari itu diampunkan dosa-dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Yang keduanya, menjaga solat berjemaah, perbanyakkan solat duha dan qiyamul lail pada sebelah malamnya, kerana semua ini merupakan ibadah yang paling afdal bagi mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, hendaklah kamu perbanyakkan sujud, kerana sesungguhnya tiap-tiap kali engkau sujud kepada Allah, Allah akan mengangkatmu dengan sujud itu 1 darjat dan menghapuskan daripadamu 1 kesalahan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah paling suka, Tuhan dia paling suka apa dia? Kita sujud lama-lama kepada dia, sujud banyak-banyak. Sebab sujud itu kita meletakkan kemuliaan kita, daya kita ni, kita tunduk mengatakan bahawa kita ni manusia lemah ya Allah, kita ni manusia yang bodoh ya Allah, kita ni tak ada apa-apa ya Allah, aku ni lemah, aku ni hina, aku ni banyak dosa di hadapanmu, apa semua. Kita surrender di depan Tuhan, sudah pasti Allah Ta'ala suka dengan ibadah kita itu. Sebab itulah solat ini tiada tandingannya, ya, tiada tandingannya. Bermakna kita ni kalau tak solat, betapa keras hati kita, tuan-tuan. Ya, jadi kita ni ada ego, ada macam-macam dalam diri apa semua ni. Kita dengan Tuhan tidak ada ego apa, sebab kita ni hamba Allah. Kita mengaku depan Tuhan, kita ni lemah apa semua, sujud banyak-banyak kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang seterusnya, perbanyakkan doa dan juga zikir, kerana sabda Nabi SAW yang maksud, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku berkata dan juga para Nabi sebelum aku berkata ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Bagi mereka yang berada di Arafah mungkin bertalbiah, kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu mungkin bagi mereka yang bertalbiah di sana. So kita kat Malaysia, kita boleh baca, kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Tiada Tuhan selain engkau ya Allah, satu-satunya engkau,
tiada yang sekutu bagimu, dan kepadamu lah kerajaan, kemuliaan, dan kepadamu lah juga kehebatan, dan engkaulah juga pemilik segala sesuatu, kita kata pada Tuhan. Ya. Oleh itu, perbanyakkanlah zikir, doa di hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keampunan dan memerdekakan kita daripada api neraka Allah. Mungkin kita ni tuan-tuan, wallahualam kan, daripada hidup sekarang ni dah memang dicop, na'udzubillah min zalik, dicop sebagai ahli neraka. Tahu dah kita ni akan masuk api neraka, takdir kita, kehidupan apa semua Allah dah tahu dah. Tetapi mungkin kerana ini hari Arafah hari tahun ini, kita banyakkan sikit ibadah kita kan. Mungkin tahun-tahun sebelum ni kita lalai leka apa semua, tahun lepas mungkin PKP sibuk apa semua. Tahun ni ada banyak masa, memandangkan PKP pun sambung lagi ke apa semua ni, duduk rumah adalah banyakkan ibadah, khususnya 9 Zulhijjah ni banyakkan ibadah, banyakkan zikir. Mana tahu tiba-tiba kita daripada ahli neraka, Allah tukarkan kita kepada ahli syurga. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang kita harapkan pada Allah Ta'ala. Amin. Ya. Kemudian selain itu, rebutlah peluang kemuliaan yang ada pada hari Arafah ini dengan memperbanyakkan tahlil, tahmid, tasbih dan juga takbir. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang bermaksud kami bersama dengan Nabi SAW pada pagi hari Arafah, lalu sebahagian dari kami bertakbir dan sebahagian yang lain bertahlil. Para muslimin juga disunatkan bertakbir tiap-tiap kali selepas solat, bermula dari solat subuh dari hari 9 Zulhijjah hinggalah solat asar pada 13 Zulhijjah. Itu yang kita buat pun kan. Lepas subuh 9 Zulhijjah aja dah boleh mula dah kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Perbanyakkan takbir. Bermulalah pada 9 Zulhijjah, subuh tadi. Subuh 9 Zulhijjah tu subuh pada 19 Julai kan. Tarikh mula Arafah 19 Julai. Subuh tu lah kita mulakan banyak bertakbir insya-Allah. Ya. Sehinggalah asar pada 13 Zulhijjah. Ya. Baik, itulah kurang lebih perkongsian daripada saya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa tuan-tuan, dosa saya pada tahun yang lepas-lepas dan juga pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain-lain kesempatan. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.